guilty of killing many women and girls. Yes, that's true. Saya yakin ada di antara kita sudah umum mengetahui kes pembunuh bersiri yang bernama Ted Bundy. Ini kerana kes pembunuhan bersiri yang berlaku sekitar tahun 1974 merupakan antara kes pembunuhan bersiri yang paling kejam di dunia dan menjadi sejarah yang paling diingati buat rakyat Amerika Syarikat khususnya. Kes yang membabitkan pembunuhan, penculikan dan merogol yang dilakukan oleh Ted Bundy merupakan kes yang tidak berperi kemanusiaan dan kejam dalam sejarah dunia. Ikuti kisah selanjutnya. Ted Bundy merupakan seorang lelaki yang dilahirkan di Vermont, Amerika Syarikat. Dia merupakan anak lelaki kepada Eleanor Louise Cowell. Semenjak dari kecil lagi, Ted Bundy tidak pernah mengenali siapa ayah kandungnya dan dia dibesarkan oleh datuk dan neneknya. Sejak dari kecil lagi, Ted Bundy hidup dalam keluarga yang bermasalah, di mana Ted Bundy dan ibunya sering menjadi mangsa datuknya yang kejam. Akibat sering dipukul, mereka bertindak melarikan diri ke Washington dan memilih untuk tinggal bersama dengan sepupunya. Ketika itu, Ted Bundy yang baru sahaja berumur 5 tahun. Mereka yang memulakan kehidupan baru dan ibunya juga berkahwin dengan seorang tukang masak di sebuah hospital yang bernama Johnny Bundy. Bermula dari situlah Ted dikenali sebagai Ted Bundy. Namun, Ted Bundy sangat membenci ayah tirinya dan menganggap lelaki tersebut bodoh dan miskin. Pada tahun 1965, Ted Bundy telah menyambung pelajarannya di University of Puget Sound sebelum berpindah ke University of Washington hanya semata-mata untuk mempelajari bahasa Cina. Namun pada tahun 1968, dia yang memilih untuk berhenti sementara daripada meneruskan pengajiannya dan pada waktu itu dia banyak menghabiskan masanya untuk melawati bahagian pantai timur negara berkenaan. Pada tahun 1973, Ted Bundy yang meneruskan pengajiannya di University of Puget Sound di dalam jurusan undang-undang. Semasa di kolej berkenaan, Ted Bundy yang telah bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Elizabeth yang merupakan seorang setiausaha di kolej perubatan kampus berkenaan. Kedua-duanya dikatakan saling mencintai antara satu sama lain. Setelah beberapa bulan dia memulakan pengajiannya, ketika itulah dia yang mula berjinak-jinak dalam kes pecah rumah, rogol, penculikan dan pembunuhan. Ted Bundy yang dipercayai telah memecah masuk ke apartmen seorang pelajar dan penari yang berusia 18 tahun yang bernama Karen Spark. Ted Bundy yang bertindak memukulnya dengan batang besi. Serangan itu yang menyebabkan mangsa pengsan dan ketika itulah Ted Bundy menggunakan batang besi tadi untuk melakukan serangan secara seksual ke atas perempuan malang tersebut. Insiden berkenaan yang menyebabkan mangsa koma selama 10 hari, malah dia juga dipercayai terpaksa menanggung kecacatan kekal. Manakala pembunuhan pertama Ted Bundy yang bermula sebulan selepas serangan pertamanya terhadap Karen Spark, Ted Bundy dipercayai memecah masuk ke sebuah apartmen yang didiami oleh Linda Ann Haley yang merupakan pelajar University of Washington. Dia kemudiannya memukul Linda Ann sehingga pensang sebelum dibawa masuk ke dalam keretanya. Kelibat Linda Ann di kediaman tersebut merupakan kali terakhir sebelum pihak polis berjaya menemui serpihan tengkoraknya beberapa bulan kemudian. Pada tahun 1974, pasukan pihak polis di Pacific Northwest Amerika Syarikat berada dalam keadaan panik apabila beberapa wanita di kolej di seluruh Washington dan Oregon dilaporkan hilang. Dan kehilangan tersebut boleh dikatakan hampir setiap bulan. Susulan daripada itu, pihak polis berjaya menemui beberapa petunjuk mengenai dalang di sebalik kejadian tersebut. Pada masa yang sama, beberapa wanita telah melaporkan bahawa mereka cuba diumpan oleh seorang lelaki dan kebanyakannya daripada wanita tersebut memberi gambaran yang sama mengenai lelaki itu. Menurut mereka, lelaki tersebut seorang yang kacak dan berkarisma. Hasil soal siasat oleh pihak polis,
Pemuda tersebut mengumpan kesemua wanita itu menggunakan sebuah kereta jenis Volkswagen Beetle yang berwarna coklat. Mengikut rekod, terdapat 4 orang individu yang telah menghubungi pihak polis dan memberi maklumat mengenai individu tersebut. Hasil risikan dari pihak polis, 4 orang individu itu terdiri daripada bekas teman wanita, kawan rapatnya dan juga profesor psikologi yang pernah mengajarnya pada suatu ketika dahulu. Walau bagaimanapun, pihak polis masih ragu-ragu untuk melihat Ted Bundy sebagai suspek dalam kes kehilangan wanita yang berlaku. Hal ini demikian kerana Ted Bundy bukan sahaja merupakan seorang pelajar jurusan undang-undang, malah dia juga tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah. Keraguan pihak polis ini sekaligus memberi kelebihan kepada Ted Bundy untuk meneruskan kejayaannya itu sebagai seorang pembunuh bersiri. Modus operandi yang digunakan oleh Ted Bundy adalah dengan cara menumpangkan pelajar wanita ataupun meminta bantuan mereka bagi memasukkan sesuatu ke dalam keretanya. Jika ada yang termakan dengan taktik kotornya itu, mangsa kemudiannya akan dipukul sehingga tidak sedarkan diri. Kemudian Ted Bundy akan mengikat dan seterusnya merogol dan membunuh mereka tanpa belas kasihan. Mayat mereka yang bernasib malang itu seterusnya akan dibuang di kawasan terpencil seperti di kawasan hutang dan semak samun. Lebih parah lagi, ia tidak berakhir di situ sahaja, di mana pada waktu lapang, Ted Bundy akan menziarahi tempat-tempat berkenaan dan memuaskan nafsunya dengan melakukan hubungan seks bersama dengan mayat yang sedang mereput. Ted Bundy juga akan memotong kepala mangsa yang dirasakan dapat memuaskan nafsunya dan menyimpang tengkorak berkenaan di dalam biliknya. Dan tengkorak-tengkorak inilah yang akan menemani Ted Bundy pada waktu malam. Kes kehilangan beberapa pelajar perempuan menyebabkan pihak polis melakukan siasatan secara besar-besaran. Malah beberapa agensi kerajaan juga turut membantu pihak polis untuk mengesan mereka yang hilang. Ketika siasatan dilakukan oleh pihak polis, semakin ramai saksi yang muncul dan mereka sepakat mengatakan bahawa Ted Bundy lah yang merupakan penjenayah yang dicari oleh pihak polis. Penyiasatan kes tersebut yang diketahui oleh Ted Bundy sendiri. Demi menyelamatkan diri, Ted Bundy terus berpindah ke Salt Lake City apabila dia diterima masuk ke sekolah undang-undang di Utah. Ted Bundy yang tidak pernah serik dengan kelakuannya, dia masih giat melakukan perkara yang sama, di mana dia telah merogol dan membunuh 4 wanita muda. Susulan itu, bekas kekasih Ted Bundy, Elizabeth Cooper, terus menghubungi pihak polis buat kali kedua dan menegaskan Ted Bundy lah yang menyebabkan kehilangan dan pembunuhan yang terjadi. Walau bagaimanapun, pihak polis masih lagi tidak menghiraukan apa yang didakwa oleh Elizabeth tadi. Namun begitu, nama Ted Bundy muncul semula sebagai salah seorang suspek utama ketika pihak polis mengumpulkan maklumat berkaitan dengan 5 pembunuhan terbaru di kawasan Utah dan Idaho. Pada Ogos 1975, pihak polis telah melakukan sekatan jalan raya dan ketika itu jugalah Ted Bundy yang melalui kawasan itu. Pihak polis berjaya menemui topeng, gari serta objek tumpul di dalam kenderaannya. Walau bagaimanapun, penemuan itu tidak cukup untuk dijadikan bukti, apatah lagi untuk menahannya sebagai suspek. Ted Bundy kemudiannya diletakkan di bawah pengawasan pihak polis. Pihak forensik telah melakukan siasatan ke atas kereta Volkswagen milik Ted Bundy dan telah menemui rambut milik mangsa-mangsanya yang terbukti sepadan menerusi ujian DNA. Berbekalkan bukti baru yang berjaya dijumpai, nama Ted Bundy dimasukkan ke dalam senarai suspek dan dia kemudiannya dikenal pasti oleh salah seorang wanita yang hampir menjadi mangsanya suatu ketika dahulu. Dengan itu, Ted Bundy disabitkan atas kesalahan menculik dan menyerang. Dia kemudiannya dihantar ke penjara sementara pihak polis mencari dan mengumpul bukti untuk mendakwanya berkaitan kes bunuh. Penangkapan Ted Bundy pada ketika itu bukanlah penamat bagi kes yang pernah dilakukan. Ini kerana Ted Bundy yang berjaya melarikan diri sebanyak 2 kali daripada tahanan. Menurut laporan, Ted Bundy yang tidak digari ketika ditangkap, hal tersebut disebabkan dia merupakan seorang peguam.
Namun selepas 6 hari dia berjaya ditangkap semula oleh pihak polis sebelum berjaya melarikan diri buat kali kedua. Selepas 6 bulan daripada tarikh tersebut, Ted Bundy yang masih tidak serik telah menyerang mangsa barunya secara seksual sebelum membunuh 2 wanita. Selepas berjaya melarikan diri buat kali kedua, Ted Bundy telah melarikan diri ke Florida. Seperti biasa, Ted Bundy masih melakukan perbuatan yang sama. Dia dipercayai telah memecah masuk ke sebuah rumah milik pelajar wanita di University of Florida. Mangsa yang dikenali sebagai Katie dan Karen masing-masing yang berumur 19 tahun. Kedua-dua mangsa dilaporkan mengalami kecederaan yang teruk. Di dalam kes terbarunya, Ted Bundy yang telah menculik seorang budak perempuan yang berusia 12 tahun dan membunuhnya. Pembunuhan tersebut menyebabkan pihak polis berjaya menangkap Ted Bundy. Di dalam perbicaraan kesnya, Ted Bundy yang memilih untuk mengabaikan nasihat daripada peguam yang membelanya. Malah peguamnya sendiri tidak mempertahankannya kerana menganggap Ted Bundy seperti syaitan. Oleh sebab itu, Ted Bundy disabitkan atas kesemua tuduhan dan turut dikenakan hukuman mati di penjara Florida. Ketika menghabiskan sisa hidupnya di penjara, seperti kata pepatah, "What you give, you get back." Ini kerana Ted Bundy telah didera oleh tahanan lain seperti mana dia mendera mangsa-mangsanya dahulu. Dan Ted Bundy juga turut dirogol oleh 4 orang bangduan. Riwayat hidup Ted Bundy berakhir apabila dihukum mati di atas kerusi elektrik pada 24 Januari 1989. Ratusan orang telah berkumpul di kawasan luar mahkamah untuk meraihkan kematiannya itu. Begitulah pengakhiran kisah hidup Ted Bundy, di mana kisah pembunuhan yang dilakukannya telah menjadi sejarah hitam yang cukup diingati sehingga sekarang. Sekian.